Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 1 Julai 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Program outreach vaksinasi COVID-19 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau yang memasuki hari kedua telah berjalan lancar dan teratur. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau. Datuk Julaihi Narawi telah melawat ke pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong pada Rabu bagi melihat sendiri perkembangan terkini proses vaksinasi yang telah diadakan bermula pada Isnin lepas. Ketika ditemui, beliau berkata pelaksanaan program tersebut merupakan inisiatif yang sangat baik kerana ia memudahkan penduduk yang berdekatan untuk datang mendapatkan suntikan. Tambah beliau lagi, penduduk yang mendapat vaksin telah dimaklumkan mengikut susunan kampung yang berdekatan seperti Kampung Seruyu, Kampung Sungai Ladong, Kampung Segali, Kampung Pantu Plai dan Kampung Sungai Nibong. Dalam pada itu, beliau menyeru pemimpin masyarakat untuk terus menasihati penduduk untuk tampil mendapatkan vaksin bagi melindungi diri mereka sendiri. Sementara itu, seramai 550 penduduk di zon Sebangan telah mendapat suntikan vaksin di PPV tersebut menjadikan keseluruhan seramai 1,000 orang telah divaksinasi bermula Isnin lepas. Para penerima yang sempat ditemui menzahirkan perasaan gembira dan syukur setelah divaksin dan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan termasuk petugas-petugas. Telah divaksinkan hari ini, mengucapkan terima kasih kepada kerajaan relawan yang bertugas hari ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah daripada segala penyakit hasil COVID hari ini. Kepada yang masih lagi belum mendaftar dan belum lagi divaksin, harap mendaftar dan tunggu sajalah pilihan anda. Seterusnya, seramai 73 lagi penduduk di Engkelili divaksinasi dalam hari kedua program outreach vaksinasi COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Rumah Nyalau Gawan Nibong pada Selasa. Pemberian vaksin dos pertama jenis Sinovac itu dilaksanakan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan datang sendiri ke rumah panjang tersebut bagi memudahkan semua penduduk daerah kecil Engkelili mendapatkan suntikan. Program dijalankan dengan lancar bermula jam 8 pagi hingga 5 petang dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Lagi mengenai program vaksinasi, kali ini giliran seramai 1,000 orang penduduk di daerah Lundu telah menerima vaksin COVID-19 dos pertama jenis Sinovac pada Rabu. Tinjauan UKAS mendapati program vaksinasi yang dijalankan bermula jam 8 pagi hingga 12.30 hari di Dewan Masyarakat Lundu itu dilaksanakan secara terkawal dan teratur oleh para petugas dengan kerjasama sepenuhnya daripada penduduk yang hadir. Rata-rata penerima yang sudah divaksinasi berasa teruja dan menzahirkan rasa syukur atas peluang yang diberikan kerajaan kepada mereka untuk mendapatkan suntikan dalam keadaan yang selesa tanpa sebarang masalah. Laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Simoy Peri telah menyempurnakan penyerahan bantuan input nelayan dan bantuan input pertanian bagi kawasan Maludam pada Selasa. Beliau memberitahu penerima bantuan terdiri daripada nelayan, petani dan penternak di kawasan tersebut yang melibatkan seramai 123 orang peserta yang akan menerima bantuan peralatan nelayan berjumlah RM246,000. Jelasnya seramai 211 orang lagi peserta menerima bantuan input pertanian di bawah program Agriculture Fund Fertilizer AFF. Seorang peserta menerima bantuan ternakan ikan dalam tangki dan 2 peserta masing-masing menerima bantuan menaik taraf tempat pemprosesan hasil laut dan menaik taraf sangkar lembu. Bantuan ini melibatkan seramai 214 orang peserta yang berjumlah keseluruhan RM356,300. Para penerima bantuan ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada wakil rakyat mereka dan kerajaan Sarawak atas bantuan yang diberikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya adalah seorang selaku menerima daripada bantuan daripada pertanian dan juga saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada YB Simoy kerana sudi memberi sumbangan tu untuk saya menjayakan satu projek yang telah diberinya kelak. InsyaAllah saya akan berjaya dan terus berjaya kerana dengan bantuannya tu saya merasa semangat. Terima kasih kepada DJPA Kerajaan Sarawak, pertanian, tidak ahli nelayan, semualah keluarga di Maludam tu bawa semua ada barang diberi sedaknya.
Okey, kami ucap terima kasih kepada YB Simoy, warga Sarawak, semua lah. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak dengan kita WB atas pemberian kami sebuah mesin dengan tempat kami memproses kerupuk masa tu. Terima kasih banyak-banyak dengan WB, dengan JPS. Terima kasih pada dengan pertanian semua atas tidaknya yang tersumbangan. Yang utamanya lah kepada YB Haji Simoy. Kami mengucap terima kasih banyak-banyak dengan dapat mengingatkan kami dapat dengan kami masa tu. Okey, alhamdulillah, dan saya bagi Tarib bin Kidi mewakili Persatuan Nelayan dan sebagai ahli lembaga pengarah nelayan Sebiau, mewakili pihak-pihak nelayan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan GBS dan kepada yang berhormat YB Haji Simoy, di mana bantuan-bantuan input nelayan yang telah disumbangkan kepada nelayan seramai 123 orang dan boleh meringankan beban mereka untuk membeli perkakas yang diperlukannya lah. Dalam perkembangan sama, beliau turut berkesempatan menyampaikan bantuan makanan Sarawakku Sayang kepada Ketua Isi Rumah KIR yang tercicir pada penyerahan yang lepas. Laporan seterusnya di Bintulu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu masih mengguna pakai garis panduan prosedur operasi standard SOP sedia ada dalam tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 bermula 29 Jun hingga 12 Julai 2021. Pengurusinya Jack Aman Luat berkata semua aktiviti sosial dan ekonomi tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor perlu dalam senarai positif yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Menurut Jack yang juga residen bahagian Bintulu, pihaknya masih dalam proses perbincangan untuk memperhalusi beberapa perkara berkaitan. Ditemui media selepas mengadakan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Kelab Kidurong Bintulu pada Selasa, Jack memberitahu pihaknya sedang meneliti sama ada individu yang sudah lengkap dos vaksin perlu menjalani ujian calitan RT-PCR untuk rentas daerah atau bahagian lain. Terdahulu, beliau telah menyaksikan simbolik penyerahan sumbangan berupa barangan keperluan bagi kegunaan di PPV bahagian Bintulu oleh Pengarah Urusan ASEAN Bintulu Fertilizer ABF Aslam Han Mohatir Han kepada Pegawai Kesihatan bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung Sien Liang. Menurut Pengarah Urusan ABF Aslam Han Mohatir Han, sumbangan dibuat menerusi anak syarikat Petronas seperti Kumpulan Syarikat Malaysia LNG, Petronas LNG 9 Sendirian Berhad, Petronas Carigali Sendirian Berhad, Sarawak Gas dan ASEAN Bintulu Fertilizer Sendirian Berhad ABF. Dalam perkembangan lain, syarikat serba dinamik Sendirian Berhad telah menyampaikan sumbangan peralatan perubatan dan makanan yang bernilai hampir RM50,000 kepada Hospital Bintulu sepanjang pandemik COVID-19 ini. Pengurusinya Datuk Kadir Sahib berkata ini merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat dalam membantu kerajaan menangani penularan wabak COVID-19. Sumbangan tersebut merangkumi pemberian beberapa unit mesin basuh, water dispenser dan makanan serta minuman untuk diagihkan kepada pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Bintulu. Dan oleh kerana keadaan COVID sekarang makin hari belum nampak lagi bahawa dia akan reda, maka Serba Dinamik telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan sekali lagi satu CSR. Sebelum ini kita dah beberapa kali dah mengadakan CSR bersama dengan hospital, bersama dengan klinik, bersama dengan all the frontliners dengan NGO. So alhamdulillah kita berterima kasih kepada Hospital Bintulu kerana telah menjemput kita sekali lagi melaksanakan kita punya CSR. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan sumbangan syarikat serba dinamik kepada Timbalan Pengarah Hospital Bintulu, Dr. Siva Shun Mugan Sanggaran di Hospital Bintulu pada Rabu. Tambahnya, setakat ini mereka telah menyumbangkan lebih RM2 juta bukan sahaja di Bintulu tetapi juga di Kuching, Kota Semarahan, Labuan dan tempat lain yang memerlukan bantuan. Sementara itu, Dr. Siva Shun Mugan menggesa masyarakat di Bintulu untuk tidak mengambil mudah terhadap penurunan kes COVID-19 dan terus mematuhi SOP yang dilaksanakan ketika ini. Ingin beritahu kepada masyarakat Bintulu,
jangan ambil senang. Okey. Jangan ambil kes sudah kurang, jangan fikir kita sudah selamat, kita belum selamat lagi. SOP harus dipatuhi. Okey. Takut nanti kalau tidak ada pihak yang mengawasi keadaan sekarang macam pihak polis ke siapa-siapa. Jadi orang kita akan ambil santai sampai jadi itu akan jadi kes-kes yang baru lah. Nanti akan jadi wave keempat, wave kelima. Ini akan lanjut. Kita harus tunggu sampai zero case. Di Bau pula seramai 304 individu daripada Kampung Belimbing menjalani ujian calitan COVID-19 dalam operasi pengesanan kes aktif SCD kluster Belimbing pada Rabu. Daripada jumlah tersebut, seramai 147 individu adalah lelaki, manakala seramai 155 individu lagi wanita. Aktiviti yang bermula dari jam 8 pagi hingga 11.30 pagi itu telah dijalankan di Dewan Kampung Belimbing Bau. Operasi dikendalikan oleh 24 petugas Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau dengan bantuan 7 petugas dari Makmal Kuching. Turut membantu dalam melancarkan operasi adalah petugas dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Belimbing Bau. Kluster di Belimbing antara 5 kluster baharu yang telah diisytiharkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menerusi laporan harian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada 28 Jun lepas. Balik ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 376 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 64,851. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Rabu sejumlah 238 atau 63.30% daripada jumlah kes telah dikesan di 5 buah daerah iaitu daerah Kuching, Sibu, Bau, Mukah dan Telang Usan. Daerah-daerah yang merekodkan kes ialah seperti tertera. Dalam pada itu, satu kes kematian turut dilaporkan di Hospital Kapit yang melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 75 tahun menjadikan jumlah korban akibat jangkitan COVID-19 bertambah kepada seramai 409 orang. Tambah kenyataan itu, 3 kluster telah diisytiharkan tamat iaitu kluster Sungai Ranan, Kanawit, kluster Jalan Endap Sawit Samarahan dan kluster Tengah Hulu Gedong Simunjan. JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 29 daerah kekal berstatus merah, 2 daerah kekal berstatus jingga, 8 daerah kekal berstatus kuning dan 1 daerah kekal berstatus hijau. Berikut pula mengenai pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD di beberapa kawasan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.